Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jauh sikit. Okey. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang buat melainkan Allah. Perkataan ni nampak simple kan, tapi Allah perintah supaya perkataan ni jadi kepercayaan kita. Bukan hanya percaya ke tahap yang Allah mahu. Lebih pada itu lagi. Tiada yang buat melainkan Allah. Bila kita percaya, paling kurang ke tahap yang Allah mahu, tiada yang buat melainkan Allah, kita tidak akan jadi orang yang riak. Kita tidak akan jadi orang yang suka dipuji. Seperti Yazid. Yazid kalau dia masak je, dia nak. Bukan Yazid je, hampir semua orang hanya sebut nama Yazid lah. Sama ada Samad, sama ada Rashidi, semua. Bila dia buat, dia percaya dia yang buat. Oleh itu dia mau dipuji lah. Kalau tak ada orang puji dia, dia puji dia. Macam-macam cara lah. Kan? Jadi bila kita kata kita yang buat, itu yang kita mempersekutukan Allah. Dia mesti tiada yang buat melainkan Allah. Dan ini sangat susah. Sebab apa? Kita tak lihat Allah buat. Kita mana ada nampak Allah buat. Yang buat sama ada kita atau orang lain. Jadi sama ada kita puji diri kita atau puji orang. Semua orang di dunia ni bercakap tentang orang buat. Allah buat tak? Sebab tak ada orang puji Allah kat dunia ni. Semua puji orang. Atau puji diri. Dan inilah ulasan pemberita, wartawan, di akhbar, di rencana, semua memuji orang. Mereka yang dikatakan berjaya lah. Macam sekarang ni Diego Maradona, dipuji. Mereka tu dah puji dia macam Tuhan dah tu. Maradona dah mati dah. Pujiannya masih ni lah orang ingat dia kan. Kehilangan seorang idol bola sepak dunia. Walaupun dia mati, masih dianggap Tuhan pula. Tuhan mereka mati. Macam Ayapin. Dah mati nak. Dianggap oleh pengikut dia Tuhan dia. Jadi Tuhan yang boleh mati. Tuhan ni yang betul ni tak boleh mati. Kalau dia boleh mati, macam mana pula
dia Tuhan kan. Jadi bapa Tuhan yang mulia, tiada yang buat melainkan Allah. Kalimah la ilaha illallah ni kalau kita mau tafsir dia sama juga, tiada yang aku cinta melainkan Allah. Di situ Yazid salah. Tiada yang aku cinta melainkan Allah tu Yazid tak ada. Dia tukar Allah dengan isteri dia. Banyak orang macam Yazid kat dunia, bukan seorang. Bukan Yazid je. Yazid mungkin ketua dia lah. Tapi ramai orang. Banyak. Bertuhankan bini. Bertuhankan duit. Ada yang bertuhankan duit tu. Tiada yang boleh buat melainkan duit. Itu dia tukar Allah tu, tiada Tuhan, tiada yang boleh buat melainkan Allah. Tukar, tiada yang boleh buat melainkan duit. Itu yang jadi Tuhan tu. Tiada yang aku cinta melainkan Allah sepatutnya. Yang betul. Yazid tukar. Tiada yang aku cinta melainkan isteri aku. Macam tu lah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Hanzalah tukar. Tiada yang berkuasa melainkan ibuku. Rashidi tukar. Tiada yang berkuasa melainkan Allah, bertukar. Tiada yang berkuasa melainkan aku. Itu. Kita tak cakap, tapi kita buat mengikut apa kita percaya. Kan? Bila perbuatan kita tu mengikut apa kita percaya. Jadi inilah kalimah yang tak masuk-masuk dalam hati manusia ni. Allah turunkan kalimah ni. Beri kalimah ni, siapa nak ambil? Gunung semua tak sedia. Apa pun tak sedia. Mereka tak ada kemampuan untuk 5 kalimat. Tapi manusia dia ada. Allah beri dia kemampuan dan kebolehan. Jadi manusia terima kalimat. Bila manusia terima kalimah ni, dia buat baik, dia dapat syurga. Dia buat tak baik, dia dapat neraka. Yang lain tak. Jadi kalimah ni dia punya repercussion dia, akibat dia dari menerima kalimah ni, neraka atau syurga. Jadi bukan Allah nak masuk kita dalam neraka. Kita yang pilih untuk membuat pilihan. Kita terima kalimah ni, kalau kita tunaikan tuntutannya, syurga. Amin. Kita terima kalimah ni, kita tak tunaikan tuntutannya, neraka. Allah takkan masuk kita dalam neraka kalau kita tak terima bila ditawarkan. Tapi kita terima, dah. Jadi kita kenalah masuk neraka bila kita tak tunaikan tuntutan ni kan. Betul tak? Itulah sebabnya Allah masuk kita dalam neraka, bukannya Allah suka. Faham? Tuan faham tak? Kita dah sign. Jadi sekarang ni kita tak ada pilihan, melainkan menunaikan tuntutan kalimah. Dan berat tuntutan tu berat. Kalau kau tak nak, kau kena jadi haiwan. Tahu tak? Dia tak ada terima tuntutan. Dia tak ada terima tuntut kalimah ni. Haiwan, gunung pun tak nak. Manusia nak. Allah beritahu. Jadi sekarang bila kita terima tuntutan, kita tak tahulah. Tapi itu yang Allah beritahu. Dulu alam roh. Mana? Berat kalimah ni. Sangat berat. Tapi kita nak terima kalimah ni sebab kita kalau boleh tuntut, bila tunaikan hak dia, surga kan. Orang lain tak buat. Gunung hancur, langit hancur, semua hancur. Haiwan hancur, dia tak ada dihidupkan balik dan dapat masuk syurga atau neraka. So Allah banner syurga tu untuk orang yang dapat tunaikan tuntutan kalimah.
dan neraka bagi mereka yang tak dapat tunaikan tuntutan dia. Jadi untuk membolehkan manusia itu memenuhkan tuntutan kalimah tu, dia kena buat kerja. Dia ada tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia kena membuatkan kalimah ni masuk dalam diri dia. Kalimah ni kena masuk dalam diri dia supaya perbuatan dia mengikut kalimah ni. Kalau dia tidak buat usaha supaya kalimah ni masuk, amalan dia takkan mengikut kalimah ni dan dia tak menunaikan lah. Bila amalan dia tidak menunaikan kalimah ni, tuntutan kalimah, dia tak adalah telah berlaku adil, dia tak ada dapat lah. Dan maka untuk itu bagi dia neraka. Jadi kalimah ni nak kena dimasuk dalam hati. Paling kurang ke tahap yang Allah mahu. Paling kurang. Kalau kita tak dapat masukkan kalimah ni ke dalam hati kita, ke tahap yang Allah mahu, yang Allah suka, maka kita belum tunaikan tuntutan kalimah ni. Maknanya kita belum dapat beramal mengikut kalimah ni. Jadi macam Sufyan, dia belum dapat. Sufyan Ampang ke Sufyan Bonang, kalimah tu belum datang ke kepercayaan dia, maka tidak datang kepada amalan dia. Untuk dia nak datang kepada amalan dia, kena datang kepada kepercayaan. Kerja yang Allah bagi untuk kita dapat menunaikan hak kalimah ni, kerja mengajak manusia kepada kalimah ni. Kita ucap kalimah ni dan kita buat kerja mengajak bukan seorang manusia, seluruh manusia kepada kalimah ni. Siapa yang tak mahu ucap kalimah ni, kita ajak. Siapa yang hanya mengucap, tak buat kerja mengajak manusia kepada kalimah ni, dia ajak buat kerja. Jadi mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, mengajak kepada kalimah. Mengajak kepada kalimah ni ialah mengajak kepada kebaikan. Orang yang tidak mengucap kalimah ni membuat keburukan. Yang tidak buat kerja supaya kalimah tu masuk dalam hati dia, orang buat keburukan. Lebih kurang sama. Kerja mengajak kepada mengucap kalimah ni atau mengajak kepada Allah, sama dengan kerja mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi hari ini orang tak ingat kalimah ni lah yang merupakan asas atau foundation kepada Islam. Asas atau foundation pada Islam ialah kalimah. Bila ditanya kepada Nabi SAW apa asas agama, Nabi SAW menjawab, kalimah yang aku tawarkan kepada pamanku, tapi dia telah menolaknya. Kita tak boleh menolak kalimah ni. Semua manusia tak boleh tolak, sebab dia dah bercakap dengan Allah, dia terima. Macam mana dia nak tolak? Dulu terima, sekarang tolak. Dia tak boleh tolak. Tidak boleh satu orang manusia pun, kalau mau masuk syurga, menolak tuntutan kalimah ni. Pertama dia kena mengucap, kemudian dia kena usaha supaya kalimah yang dia ucap masuk dalam hati dia. Kepercayaan ke tahap yang Allah mahu, paling kurang, supaya amalan dia adalah amalan yang memenuhi tuntutan kalimah. Berat sangat. Jadi manusia bila tiba masuk kat dunia ni, dia tak nak pula menunaikan tuntutan kalimah, sebab dia dah terkesan dengan dunia ni. Sufyan Ampang, dia dah terkesan, dia tengok semua dunia ni. Dulu masa alam roh, dia orang terima kalimah ni. Allah tanya, adakah aku Tuhanmu? Oh, tentu kamu Tuhan kami. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Syahid. Mereka semua mengaku. Tapi bila masuk kat dunia ni, dia orang punya mata, Yazid semua dah lupa. Yang dia telah berkata kepada Allah, dia telah menerima kalimah ni. Maknanya dia kena menunaikan tuntutan kalimah ni.
Bila disuruh mengorbankan harta Allah. untuk menunaikan kalimah, dia terus kata tak boleh. Dia tak boleh. Aduh. Bila dia disuruh mengorbankan masa dia untuk menunaikan hak kalimah ni, Aduh. untuk supaya kalimah masuk dalam hati dia, dia tak nak. Korban harta dia tak nak, korban masa dia tak nak, korban diri dia lagi lah dia tak nak. Diri dia sayang. Tak mau. Kalau aku korban diri, harta pun habis, semua habis. So, tak boleh. Jadi kita tak boleh kita tak ada pilihan sebab kita sudah sign menerima sebenarnya. We have no choice but to obey. Kita tak ada pilihan melainkan kita kena fulfill dia punya right. The right of reciting the kalimah, accepting the kalimah. Kita tak ada pilihan sebab kita dah sign contract dengan Allah. So Allah masukkan kita neraka bukan sebab dia nak masuk kita. Kita sign contract. Akhirnya kita dah berjanji. So apa yang kita nak marah Allah pula? Kan? Macam Rashidi, tak boleh dia marah. Dia dah sign contract. Siapa pun kat dunia ni dia sign contract. Promise. Dia orang kata kau kena bayar. Tidak, kau penjara lah. Betul? Orang yang semua masuk penjara tu sebab tak penuhkan kontrak. Dia sign kontrak. Kau kahwin, sign kontrak dengan perempuan tu. Lepas tu kau tak tunaikan hak perempuan tu. Kau pukul dia. Kau tak bagi makan kat dia. Apa jadi bila masuk penjara dia kan? Tak masuk kot, mesti masuk penjara lah. Sebab tidak tunaikan hak tu. So kita tak tunaikan hak kalimah ni sebab kalimah tu tak ada dalam hati kita. Yang dah mengucap lah. Yang lagi satu tak mengucap, ada langsung lah tak ada tunaikan hak kalimah. Jadi kerana itu kita dimasukkan ke dalam neraka. Allah tak berlaku zalim kat kita, tuan. Jauh sekali. Maha suci Allah tidak berbuat tak baik bagi kita. Yang berbuat tidak baik kepada diri kita sendiri. Sedarlah diri. Janganlah marah Allah kenapa buat neraka. Tak, kita dah nak sign kontrak. Ada faham tak? Jadi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kita dah sign kontrak, kita dah masuk neraka. Allah bagi macam-macam sebab nak boleh keluar je. Orang yang ada iman kecil pun boleh keluar je. Last je lah. Yang orang kafir kata, kenapa kau ada kat sini? Kau kan sama orang mengucap kalimah tu, kau orang Islam. Allah dengar tu, Allah tercabar. Jadi itulah lastnya dia orang keluar dari neraka. Orang yang mengucap. Tak ada iman pun sikit. Zaman mengucapnya pun boleh juga keluar. Macam Sufyan kenalah masuk neraka dulu. Sufyan Ampang, dia mana ada kalimah ke tahap yang Allah mahu. Untuk dia dapat kalimah ke tahap yang Allah mahu, dia tak boleh buat gas seminggu sekali, tak boleh. Dia kena korban harta dia, diri dia, masa dia atas tuntutan kalimah. Mana kalimah tu kena masuk dalam. Untuk itu, semua yang ada kat dalam hati kita kena keluar. What it takes. Cinta dunia, cinta bini, cinta anak, apa saja kena keluar. Baru dia boleh masuk. Dan bila dia masuk paling kurang ke tahap lama, baru amalan kita menunaikan hak kalimah. Tapi Sufyan dia tak ada. Yazid ada masuk sikit, tak sampai lagi ke tahap. Dua-dua ni masuk neraka. Yazid dengan Sufyan. Kalau dia tak sedar apa aku cakap ni, dia boleh cakap apa besar, janganlah. Dia boleh cakap macam tu, tapi itulah kenyataan. Yang cakap ni bukan sebarang orang, saya ni. Orang boleh tanya alamnya. Saya boleh tanya Allah, kalau Sufyan mati dalam keadaan sekarang, mana tempat dia?
Sekarang lah saya tak tahu akan datang kan. Saya tak boleh tanya akan datang. Allah akan jawab neraka. Kalau Sufyan tak mau, tak percaya, saya tanya. Tapi tak payahlah. Dan Yazid neraka. Sebab iman tu tak sampai tahap boleh datang amalan yang menunaikan hak kalimah. Tahu? Kita punya amalan kena seluruhnya taat kepada perintah Allah yang fardu tau. Dengan cara Muhammad SAW. Dengan niat nak suka ke Allah. That's basicnya. Baru kita boleh dikatakan menunaikan hak kita yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu. Kita sebenarnya telah menunaikan tuntutan bila kita semua boleh taat perintah Allah yang fardu dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Kalau kita tak boleh buat macam tu, maknanya kita tak tunaikan hak kalimah. Jadi untuk tunaikan hak kalimah tu, kalimah mau ada dalam hati, dalam apa kita percaya. Kita tak boleh kata tiada yang buat melainkan Allah dan juga saya. Tak boleh. Tiada yang buat melainkan Allah, full stop. Dan juga saya tak boleh. Tiada yang kuat melainkan Allah, full stop. Tak boleh tiada yang kuat melainkan Allah dan juga duit saya. Tak boleh. Maknanya kamu tak menunaikan tuntutan kalimah. Kalimah tu mana ada tiada yang kuat melainkan Allah dan juga saya. Dan juga Muhammad itu pesuruh Allah, tak boleh tambah mana lagi. Tak boleh tambah apa nama pun tak boleh. Dia full stop. Muhammad pesuruh Allah. Kerana Muhammad itu Allah pilih untuk tunjuk kita bagaimana nak buat perintah dia. Kita tak boleh buat cara lain. Kalau kita buat cara lain, kita tidak tunaikan kalimah, hak kalimah. Macam dia orang kata, kita buat dakwah macam-macam cara dia. Tak macam kamu. Orang ni dia tak menunaikan hak kalimah tu. Dia buat dakwah bukan kerana perintah Allah, tak ada. Kalau dia buat dakwah kerana perintah Allah, mesti cara Muhammad. Tapi kalau dia buat dakwah kerana perintah dia, bolehlah buat ikut apa cara. Jadi dia orang yang macam buat dakwah bukan cara Nabi ni, dia tak mau gas. Dia tak mau gas, pergi jumpa orang, rumah ke rumah, orang ke orang, tak mau. Setiap orang dia tak mau jumpa. Dia akan pilih-pilih orang. Khusus gas. Media. Pakai media, pakai macam-macam. Pakai buku, pakai ceramah. Namun nak pergi jumpa orang, nak rendahkan diri kan, tak boleh. Dia kata ini bukan cara kita. Ada banyak cara. Kita mau yang kerja dakwah dan dapat duit. Kau tak, yang ini tak dapat duit tau. Yang kita buat dakwah dapat duit pula. Lepas tu kita boleh kereta besar, rumah besar. Itu kita naklah dakwah tu. Kalau dakwah sampai kita kena guna kereta kita, rosak semua. Kita kena guna duit kita sampai kita jadi kurang duit, kita tak mahu. Jadi dia nak cara dakwahnya itu bukan perintah Allah tau. Itu cara sendiri. Cara kita atau cara siapa yang bukan Allah. Dan oleh kerana itu kita buat dakwah tu bolehlah ikut cara-cara mana-mana kita suka. Tapi kalau kita buat dakwah kerana dia perintah Allah, tak boleh buat cara lain. Kena cara Muhammad SAW. Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia orang tak faham kalimah. Sebab dia orang tak mau menunaikan hak kalimah ni. Nah, bila mereka buat dakwah bukan cara Muhammad, dia orang tak tunaikan hak kalimah. Dia orang masuk neraka. Maka dakwah yang dia orang buat tu Allah tak terima. Betul tak? Sebab tak tunaikan hak kontrak. Kontrak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ataupun nabi-nabi lain lah. Kan? Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah kalimah yang berat. Yang gunung pun tak mau terima.
Tapi gunung tak dapat syurga lah. Kalau kau nak jadi kucing, lembu, dia tak ada terima kalimah ni. Dia tak masuk neraka dan tak masuk syurga. Jadi tanah. Kalau tak nak, sekarang lah doa. Ya Allah, jadikan aku lembu. Macam Rasidi, jadikan aku mengkarung. Tak jadi. Boleh? Apa pula? Tak ada pula. Banyak orang yang Allah jadikan haiwan di dunia ni. Sekumpulan kaum Bani Israel, nelayan. Jom nak sangat dunia. Jadi sampai tak ada cuti dia. Kerja je. Allah buat perintah bagi mereka. Perintah untuk mereka Sabtu cuti. Apa pun tak boleh kerja. Gila. Tapi dia orang kata okey. Kita letak jaring Jumaat malam Sabtu dekat sungai tu. Allah buat pula hari Sabtu tu banyak ikan. Wow. Yang sini tak boleh jadi. Baik, tak ada perintah untuk kerja, kita letak jaring. Nanti pagi Ahad kita tangkaplah ikan tu semua. Dia ingat dia bijak, Allah marah dia, murka. Allah jadikan dia monyet. Jadi tak ada masalah. Siapa boleh, sekarang boleh jadi ikan. Sebab itu orang ikan kaloi dalam cerita Melayu apa? Bawang putih, bawang merah. Itu jadi ikan kan? Itu betul tu. Kadang orang tengok kat laut separuh muka manusia, separuh ikan. Boleh jadi. Tiba-tiba kau tengok kat rumah ni Rasidi muka, belakangnya monyet. Apa kita buat? Kita suruh dia keluar lah. Aduh. Kan? Tapi dia tak masuk neraka. Dah jadi apa? Dah jadi haiwan. Dia out of contract lah. Yalah. Abort kontrak. Tak, dia dah apa? Dia dah masuk kontrak lah. Sebab dia dah jadi haiwan. Jadi Tuan Yang Mulia Hadrat Haisyar dengan kata, Aduh. kalau boleh aku mau jadi daun ni. Jadi daun dimakan. Sedih. Susah memikirkan tentang sign kontrak. Sebab tuntutan dia berat. Bila Allah perintah pada Nabi supaya istiqamah, buat amal baik kan. Putih rambut dia. Bukan senang tuan. Perintah Allah ni pula bukan buat bila suka pula. Waktu dia. Tak ada. Dia kena buat dengan istiqamah. Cuti mati aja. Tak mana dia orang nak dengar. Sufyan masih belum buat lagi hari-hari. Saya cakap kalau kau nak dapat taufik buat hari-hari, pindah sini. Saya cakap perkara yang simple, plain. Kalau kau tak nak duduk rumah ni, kau sewa rumah yang dekat sini. That's all. Kalau kau susah sangat, kau kahwin satu lagi. Semua saya dah bagi tahu ni. Tapi tak nak buat. Pendi tak nak buat. Nak. Jadi susahlah. Saya bagi peluk perkara tu nak bagi mudah dia nak buat hari-hari. Supaya kalimah dia ucap tu masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu paling kurang. Supaya amalan dia memenuhi kalimah. Tuntutan kalimah. Jadi kalimah ni menuntut kita lah buang semua. Harga diri semua buang. Dia menuntut. Harta semua mau bagi ke Allah. Tidak aku, kata Allah, tidak aku beli seluruh harta dan diri orang mukmin, melainkan sebagai ganti bagi dia surga. Tak boleh ada lagi kita punya harta, tak boleh. Macam Yazid mau simpan harta dia, harta pun tak ada. Tak boleh. Kamu boleh guna setakat keperluan kamu. Jangan simpan yang lebih daripada keperluan kamu. Yang lebih daripada keperluan kamu, bagi. Itu tuntutan dia tuan. Oh boleh, itu orang tinggi je. Ayalah orang tinggi nak masuk syurga, mau syurga, kau mau syurga.
Kata Nabi, kalau kamu simpan yang lebih daripada kamu perlu, itu tidak baik untuk kamu. Worse for you. Kenapa worse? Kenapa tak baik? Kenapa Nabi bagi tahu tak baik kita simpan yang lebih daripada kita perlu? Sebab bila makin kita simpan, makin lama kita simpan, makin banyak cinta dunia masuk dalam hati kita. Dan cinta dunia tak bagus. Cinta dunia selain pada Allah, apa pun tak bagus. Cinta anak, cinta bini, cinta duit, cinta kerja, apa pun cinta selain Allah, semua tak bagus. Yang bagus satu, cinta Allah. Oh, beratlah. Yang hati nak ini, nak itu, nak ini, nak ini, nak itu, nak ini. Lepas tu bayan ni suruh kita semua tak boleh. Tapi sebenarnya apabila kita ada Allah, tak ada yang kita cinta, kita dapat Allah. Allah kata aku akan beri apa saja yang kau nak. Maknanya bila Allah bagi tu, Allah buat dia jadi asbab untuk kita tambah cinta Allah tau. Tapi kalau kita tak dapat Allah, benda-benda dunia ni yang kita dapat membuat kita jauh daripada cinta Allah. Kita hanya boleh dapat dunia ni bila Allah dah penuh dalam hati kita. Allah akan bagi. Allah tak bagi kita dunia ni kalau hati tu tak penuh dengan Allah, tak boleh. Bahaya. Dia boleh sway. Dia boleh melencong kepada dunia. Tapi bila dah tak ada dunia, apa pun tak ada cinta, dia aja. Allah bagi langit, bumi, apa je. Burung ikut kau. Harimau pun sayang kau. Jin pun ikut kerja kau. Macam pada Nabi Sulaiman. Dia orang kaya. Mana dia orang diberi hadiah. Namanya tu hadiah, bukan dugaan. Hadiah di dunia. Di akhirat mereka bersyurga. Tapi nak sampai ke tahap tu, kenalah semua cinta selain Allah tu keluar semua. Macam Hanzalah belum keluar semua. Mak dia je tak lepas. Cinta mak dia. Belum bini lagi. Lama banyak sangat dalam. Macam Yazid. Dah penuh dah. Apa cinta pun tak boleh masuk lagi. Bini yang paling banyak. Duit, kerja. Saya tak suka pun. Cinta saya, dia tak ada. Sebab apa? Bau je kan. Dia baru kenal saya. Yang hati dia dah penuh dengan semua cinta. Nak masuk suka saya pun tak boleh. Tak ada tempat. Itulah bahayanya. Apa lagi Allah memang tak ada tempat lah. Jadi tuan yang mulia, jangan buat cinta dunia ni masuk dalam kita. Nabi bagi kita guideline, pedoman. Kita jangan simpan dia lebih dari yang kita perlu. Melainkan Allah perintah lah. Allah tak perintah, kita jangan simpan. Mana kamu tahu apa Allah perintah? Tak tahu kan? Saya tahulah. Tapi kamu tak boleh. Kan? Kamu tak ada alat. Jadi kamu ikut guideline yang normal. Lebih dari apa aku perlu, semua dibelanjakan di jalan Allah. Macam sedia tak? Wih, nanti dulu macam belum sedia lagi. Ini tinggi. Kita cakap tu tinggi. Kalau kita nak jadi orang tinggi, itu kita kena buat. Bukan kita nak jadi tinggi dulu baru buat, tak. Oh, ini tinggi. Tak boleh. Dia nak jadi tinggi kena buat macam tu. Dia buat dulu baru boleh jadi tinggi. Bukan tinggi dulu baru buat. Itu masalah dia. Yang pahaman yang salah. Ini tak boleh. Ini untuk orang tinggi. Bukan untuk orang tinggi. Untuk semua orang yang nak jadi tinggi di sisi Allah SWT. Okey, guys.